Man, oh Man, kau pergilah clocking. Aku malas lah nak bangun. Dapat juga kau kenal-kenal dengan orang sekeliling nanti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia ya. Dan diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya untuk hari ini kan. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebelum kita mula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga, semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda kisah berkenaan masih lagi dengan kisah-kisah tentang security guard ni. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah kali ini ya. Okey, kisah ni berkenaan dengan seorang pakcik ataupun pakcik ni nama dia Cik Umar lah Kisah ni terjadi 20 tahun yang lepas dah. Sewaktu ni Cik Umar ni mula-mula bekerja ataupun bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dekat hospital. Dan sebaik sahaja orang kata Cik Umar ni pencen daripada askar, Cik Umar ni memohon lah orang kata menjadi pengawal keselamatan demi meneruskan kelangsungan hidup dia kan. Orang kata dah pencen askar, dah tak ada kerja, dia carilah orang kata kerja sebagai pengawal keselamatan. Dan pada minggu pertama Cik Umar ni bertugas, orang kata shift dia dapat shift siang dan semuanya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Dan hampir 20 tahun lah dalam perkhidmatan tentera, disiplin dengan gerak kerja Cik Umar ni sangat cemerlang. Yalah, dah biasa kerja dengan tangkas kan, buat-buat kerja macam tu kan. Jadi pada minggu kedua pula Cik Umar ni bertugas pada shift malam. Walaupun ada usikan daripada rakan sekerja tentang situasi hospital ni, waktu malam tak sama tau dengan waktu siang. Kata dia orang mengusik lah Jadi Cik Umar ni sekadar tersenyum je lah Dan apa tanya, Cik Umar ni pernah tidur berbulan-bulan lamanya kat dalam hutan tu sewaktu menjadi askar dulu kan. Bermacam-macam benda tau dah dijumpai, dah dilalui. Orang kata jadi istilah takut tak ada dalam kamus hidup Cik Umar ni tau. Jadi namun Cik Umar tidak orang kata bercakap besar ataupun meninggi diri. Dia ni tetap humble, cool, relax je orang dia tau. Dan Cik Umar ketika itu berada di pos pengawal pintu belakang tau. Suasana malam tu agak sunyi gitu dan hanya bertemankan radio kecil. Dan sesekali terdengar bunyi cengkerik dengan siulan burung hantu serta lolongan anjing sayup-sayup kedengaran. Dan rasa sejuk mula mencengkam. Umar tahu ataupun Cik Umar ni tahu ada banyak benda yang mula berkeliaran tau. Time-time tu kan, jam dekat tangan dah pandang-pandang dah pukul 12 dah. Waktu tu Cik Umar dah tahulah mestilah time ni time-time diorang ni dah start berjalan-jalan lah orang kata kan. Jadi Cik Umar ni bila time pukul 12 dia memang kena keluar pergi bergonda lah. Dan baru beberapa tapak Cik Umar ni berjalan keluar daripada pos pengawal, seseorang pun menegur dia. Dan Cik Umar ni pandang, pusing nengok kan. Dan kelihatan seorang lelaki bertanyakan ke manakah arah letaknya bilik mayat. Bang, kejap. Tumpang tanya boleh tak bang? Kenapa dik? Kenapa? Bang, boleh tolong saya tak bang? Saya nak cari lah bang kat mana bilik mayat bang. Sebab saya cari-cari daripada tadi tak jumpa. Boleh.
Cik Omar yang kebetulan mahu pergi meronda waktu tu menawarkan diri, orang kata, untuk mengiringi ataupun untuk menghantar serta menunjukkan lelaki tu ke mana arahnya bilik mayat tu. Dan sambil berjalan-jalan, dia orang pun berbual kosong lah. Dan sebaik tiba dekat bilik mayat tu, Cik Omar kata, Dik, ni lah bilik mayat dia. Apa-apa nanti abang kena jalan kerja lagi. Kalau apa-apa nanti boleh tanya dengan orang yang kerja kat dalam tu lah. Dan Cik Omar pun meninggalkan lelaki itu dan berlalu meneruskan rondaan beliau daripada satu checkpoint ke satu checkpoint yang lain. Dan di sebuah lorong, Cik Omar bertembung pula dengan salah seorang kenalannya yang bertugas sebagai attendant kat hospital tu. Dan rakan itu sedang menolak satu troli menuju ke bilik mayat. Dan sempatlah mereka bertegur sapa dan berbual-bual sekejap kan. Sedang asyik dia orang berbual, kain selimut yang menutupi mayat yang kawan Cik Omar ni tolak tadi tu tiba-tiba tersingkap, ditiup oleh angin tau, yang entah daripada mana datangnya. Waktu tu Cik Omar aku dah agak dah, kata Cik Omar sedikit macam sambil nak ketawa lah. Dan kenapa? Soal Kudin, kawan dia yang tadi tu lah. Seraya pun Kudin tu ambil kain yang terbuka tadi, dia tutup balik semula muka, wajah ataupun wajah jenazah tu. Jadi tadi aku iring bawa dia ni lah. Dia minta tanya aku kat mana arah bilik mayat. Daripada pos belakang tu lah, tempat saya kerja tu, kata dia. Dan sampai depan bilik mayat aku berbual dengan dia, kata Cik Omar. Macam tu lah. Tapi dalam keadaan saja relax je macam tu kan. Biasalah tu Omar, salam perkenalan lah tu, kata si Kudin tu kan. Jadi waktu tu Cik Omar ni hanya ketawa je lah. Yelah kan, biasalah salam perkenalan agaknya. Dan kemudian mereka pun kembali meneruskan tugas masing-masing. Jadi Cik Omar ni, orang kata, sambil dia dah jalan daripada satu checkpoint ke satu checkpoint ni, Cik Omar pun berhentilah melepak seketika dengan rakan sekerja dia dekat kaunter pengawal dalam kawasan lobi tau. Dan asyik dia orang ni berbual berdua kan. Muncullah lagi semula si Kudin tadi tu, orang kata yang hantar mayat ke pergi bilik mayat tadi kan. Jadi muncullah Kudin ni daripada arah lift. Dan Cik Omar ni pun menegur, selesai dah ke tugas kau tadi, Din? Cepat juga cakap Cik Omar tu lah. Omar, tugas apa tu Aku baru je ni turun ni. Ni nak kena pergi ambil darah dah ni, nak bawa pergi ward pula ni. Dan jawab Kudin waktu tu macam keadaan macam terpinga-pinga. Bila masa pula dah, kenapa tiba-tiba tegur aku ni kan. So Cik Umar ni kata, bukan kau ke tadi hantar jenazah ke bilik mayat tadi? Kan kita baru jumpa kejap ni. Dan soal Cik Umar ni, orang kata macam dah blur tu kan. Mana ada Umar, ada je kau ni. Aku gerak dulu ni, nak kena cepat ni, kata Kudin tu lah. So Cik Omar pun menarik nafas dan menggelingkan kepala dia. Allahu Akbar. Dalam ketawa-ketawa, tu salam perkenalan lah tu Omar. Jani, rakan sekerja Omar tu, ketawa kan. Yalah, itulah ayat benda tu tadi cakap kat aku. Dan mereka berdua pun ketawalah bersama-sama kan. Dan ketika Omar ni ataupun Cik Omar ni beredar, kata menghabiskan rondaan dia dan kembali semula ke pos belakang ataupun tempat dia kena jaga. Dan saat melintas kawasan berhadapan dengan bilik mayat tu, ada dua makhluk tu menyeringai, sama-sama bersembunyi. Tadi bukan main korang menyakat aku. Ni takut-takut pula dah tahulah tu. Sini Omar dan berlalu pergi tau. Dan makhluk-makhluk tu pun lenyap, hilang macam tu. Dan saat tiba di pos pintu belakang, sayup-sayup tau, suara merintih, seolah-olah macam tengah menangis. Meremang juga tau Cik Omar, walau kata dia berani hati kering pun, bila dengar macam tu, meremang juga kata dia. Namun dia pun tak endahkanlah benda tu. Itulah kejadian ataupun salam pengenalan buat Cik Omar. Dan selepas pada tu setiap kali shift malam, macam-macam yang Cik Omar jumpa dan lalui dekat hospital tu. Orang kata sampai dah naik lali lah, ada juga yang menyeramkan dan yang melucukan pun ada juga, kata Cik Omar ni. Pernah satu hari tu tau, Cik Omar ni mendapat panggilan daripada walkie-talkie dia, menyatakan ada pesakit wanita yang terkunci di dalam kubikel tandas tau.
Dan Cik Omar ni apa lagi, dah dapat macam tu, dia pun bergegas lah, segera naik ke tingkat 9. Dan sewaktu Cik Omar ni tiba kat tingkat 9 tu, rakan sekerjanya yang memanggil dia tadi dekat walkie-talkie, tak ada pula kat tingkat 9 ni kan. Dan Cik Omar ni terus saja masuk dan melihat ke cubicle di bahagian paling hujung sekali. Dan pintu cubicle tu tertutup. Alamak, kunci patah ke? Soal Cik Omar sambil cuba menolak pintu tu lah. Dan suasana waktu tu senyap, sunyi je, tak ada sebarang bunyi pun tau. Dan Cik Omar ni pun menilik-nilik lah, tengok kat bawah tu kan, ada orang pun. Ingatkan tak ada. Jangan takut, jangan takut. Saya ni pengawal keselamatan, kata Cik Omar. Macam mana? Kunci patah ke? Soal Cik Omar semula. Oh, saya ingat siapa tadi. Ya cik, saya nak tarik selak dia, patah pula kat dalam ni, jawab pesakit tu sedikit macam gementar lah. Awak boleh panjat tak? Tak boleh, tangan saya bersimen, kata orang tu lah. Dan Cik Omar pun mengangguk lah, okey lah. Dan cuba melihat sekeliling, mencari apa yang boleh dilakukan untuk mengumpil pintu tu lah. Kenapa tak guna tandas dalam wad je? Awak duduk wad mana? Dan Cik Omar ni sambil-sambil dia nak cuba buka pintu tu, dia tanyalah orang kat dalam tu. Pesakit tu pun jawab, saya daripada wad 13 bang, tandas wad ada orang, jadi saya dah tak tahan sangat dah ni, tu yang naik sampai ke sini. Dan pesakit wanita tu macam sedikit ketawa lah. Okey. Awak pusing menghadap dinding saya nak ngempuh sikit pintu ni. So saya nak kena hempuh. Macam tu lah. Tak boleh buat apa dah. Okey, sedia So Cik Omar pun ambil ke kuda. Dia pun dah sedia nak rempuh. Dia pun berlari. Bam! Cik Omar pun rempuh pintu kubikel tandas tu. Dan anehnya, bila pintu tandas kubikel tu terbuka, tak ada sesiapa pun kat dalam tu tau. Dan Cik Omar waktu tu rasa macam, siapa pula tadi kan? So, dan Cik Omar pun roger lah kawan dia, ataupun gunakan walkie-talkie. Adam, masuk Adam. Lepas tu Cik Omar cakap pakai walkie-talkie lah. Ya Omar lapor. Sahut daripada kawan dia lah. Adam, tandas ni kosong lah, tadi tak ada orang kat sini. Macam tu lah Cik Omar cakap dekat dalam walkie-talkie tu. Tandas? Siapa ini kawan dia ditanya dekat walkie-talkie lah. Cik Omar waktu pun macam Okey, tak apa, aku turun jap. Dan sebaik saja Cik Omar ni turun ataupun tiba di guard post tu tempat Adam bertugas, Cik Omar pun menceritakan kejadian yang baru je berlaku tadi. So Adam ni macam menafikan, dia tak ada pun orang kata walkie si Cik Omar ni. Apatah lagi, tandas dekat tingkat 9 tu sebenarnya tak pernah pun dibuka tau. Dan Omar tu ataupun Cik Omar sekarang tu dah macam, alamak, kena lagi aku, kata dia kan. Ni antara kejadian lain lah. Dan selang beberapa tahun kemudian, Cik Omar ni pernah terjumpa dengan seorang remaja lelaki tau, yang menangis dekat bawah tangga tau, sewaktu Cik Omar ni sedang membuat rondaan lah. Mula-mulanya Cik Omar ni menyangka orang lelaki ni adalah makhluk halus, dan rupa-rupanya budak tu adalah orang manusia betul, bukannya hantu tau. Dan Cik Omar pun membawalah budak tu pergi ke kaunter pengawal kat lobi tu, tempat Cik Omar bertugas pada malam tu lah. So budak tu nama dia Sufian. Setelah di soal selidik nama dia Sufian, dan sedang menemani datuk dia yang sakit tu ada dekat ward tu. Dan Sufian ni nak turun ke kedai 24 jam dekat lobi tu. Orang kata nak cari makan, nak alas perut lah yang tengah lapar. So si Sufian ni menuju ke bahagian lift dekat tingkat 7. Namun lama tunggu tau, lift dia tak buka-buka pun. Orang kata dah malas nak menunggu tu, si Sufian ni nekat lah nak turun pakai tangga. Dan sebaik saja si Sufian ni turun sampai kat tingkat 5, si Sufian ni terus mendengar tau suara datuk dia ni memanggil tau. Dan tanpa berlengah lagi, si Sufian ni menolaklah daun pintu dan keluar. Dan suasana hening, tak ada seorang pun. Dan waktu tu Sufian tu macam blur-blur lah kan, tapi tadi dengar suara datuk dia, kata dia kan. So seketika dia pun menunggu ni balik semula anak tangga tu. Dan dia beranggapan mungkin dia ni atau salah dengar, ataupun tengah berhayal ke atau macam mana ke kan. Dan sedang asyik si Sufian ni menuruni tangga tu, Sufian ni terasa hairan tau, kenapa masih lagi belum sampai kat lobi ni. Dia daripada tadi turun tangga kan, tak sampai-sampai. Dan sepertinya sudah berpuluh-puluh tingkat ini turun tau. Dan waktu tu badan si Sufian ni dah sampai, dah mandi peluh sampai tau. Dan si Sufian ni menyedari yang dia ni berulang-ulang
Dia pusing, naik, dia turun. Dekat tingkat 4 dia, setelah dia pandang dekat nombor dekat 4 ada dekat dinding tangga tu. Dan selaju mana pun dia turun, tetap dia berada dekat tingkat 4 tau. Dan waktu tu Sufian ni dah mula panik lah. Tak ada pilihan lagi lah. Orang kata dia keluar daripada ruangan tangga tu, lalu dia pergi ke bahagian lift tau. Dan si Sufian ni cubalah tekan butang lift tu, tekan kan. Hati dia ni waktu tu dah rasa memang resah dah, memang takut dah. Dan tiba-tiba ting, akhirnya lift tu sampai tau, terbuka. Dan Sufian waktu tu dah rasa sedikit lega lah. Namun sebaik saja pintu lift ni terbuka, Sufian menjerit dan terduduk dekat situ. Sebab apa? Ada lembaga yang hanya berkaki je kat dalam situ. Tak ada badan dan kepala. Dan tiba-tiba lagi, ting! Lift kedua pula berbunyi. Dan Sufian terus bergegas. Orang kata mahu nak melarikan diri masuk ke lift yang kedua terbuka ni. Namun langkahnya terhenti. Seketika dia ada dekat lift kedua tu, ada lembaga tau, tanpa kepala dan kaki, tengah-tengah badan je tau. Dan hanya tangan dan badannya yang ada. Dan ting, lift ketiga di sebelah pula berbunyi. Dan Sufian yang masih berdiri membeku tu sekadar melihat je. Dekat lift yang lagi satu ni terbuka, ada kepala tanpa badan di dalam lift tu, ataupun lift yang ketiga tu. Lidah dia tu terjelir, menitiskan air liur tau waktu tu. Dan waktu tu Sufian tu orang kata dah macam hilang akal lah, menjerit sekuat hati lah. Bukan saja kerana takut tau, tapi sebab dah terkejut sangat. Sebab kepala yang ada kat dalam lift tu adalah kepala datuk dia. Astagfirullahalazim. Dan Sufian berlari macam orang gila tau. Dia lari masuk balik ke arah tangga. Namun keadaan masih sama lagi. Dia berlega-lega dekat tingkat 4 tu je tau. Pusing kat situ je. Penat berlari waktu tu. Sufian ni sampai dah terduduk dah. Orang kata dah penat sangat dah. Dah sampai menangis teresak-esak dekat dalam tangga tu lah. Sehinggalah dia ni dijumpai oleh Cik Omar ni. Lepas tu Cik Omar ni pun tanya, dah berapa lama dah datuk kamu sakit sebenarnya? Soal Cik Omar ni sambil mengulurkan sebotol air kepada si Sufian ni lah. Dah lama, tapi apa? Cuba kamu cerita. Cik Omar minta si Sufian ni cerita lah. Beberapa bulan lepas, datuk saya ni jatuh sakit, kata dia. Saya memang duduk dengan datuk. Jadi bila datuk masuk hospital, sayalah yang kena jaga datuk. Dan keadaan datuk ni sangat tenat tau. Semua anak cucu dia datang. Dan apabila dimaklumkan datuk dah semakin nazak, tapi tengah malam tu datuk tiba-tiba bangun tau. Dan sihat macam biasa, macam tak ada apa-apa. Dan jadi keesokan harinya, atuk pun dibenarkan keluar daripada hospital. Dan sepanjang balik di rumah tu, keadaan atuk macam bersilih ganti tau. Siangnya terlantar, tak bermaya, macam dah nak mati, macam dah nazak sangat, dah tak larat sangat. Dan bila malam menjelma, atuk jadi sihat. Dan makan dengan banyak, macam pelahap betul. Sampai 2-3 periuk nasi dia makan. Dan anak-anak atuk dah malas dah penat dah nak berulang-alik kerana atuk dah sentiasa macam tu je kan. Dan sampailah pada minggu lepas, atuk ni terlantar tau, siang dan malam tau. Cik Omar ni tanya, kamu ada mimpi apa-apa tak? Macam ada orang bagi barang ke, anak kecil minta susu ke? Soal Cik Omar ni, entah, macam ada cik, saya tak berapa ingat lah cik. Jawab si Sufian je lah. Dan Cik Omar pun waktu tu mengangguk je, Macam faham lah kan apa yang sebenarnya jadi. Dan kemudiannya Cik Omar pun menghantarlah ataupun temankan Sufian ni pergi ke wad semula, ataupun pergi ke wad atuk dia lah. Dan sempat jugalah Cik Omar ni memberikan sebotol air dan yang telah pun dibacakan dengan ayat suci Al-Quran sebagai penawar. Dan Sufian diminta untuk memberikan datuk dia tu minum sedikit, dan selebihnya disapukan ke seluruh badan datuk dia tu. Esoknya Sufian mati. Yang mayatnya dijumpai dekat atas jalan depan lobi tu, jatuh daripada tingkat 7. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Harap anda enjoy dengan kisah ni kan. Cerita ni pasal Pak Omar ni, dia macam ada sixth sense lah. Dia boleh nampak makhluk-makhluk yang selain daripada manusia.
Cerita dia, nama saya Muhammad, kata dia, dan panggil saja Mamat lah. So saya ni bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Syarikat saya berkhidmat ni mengambil tender di kawasan beberapa kilang dan beberapa sekolah. Jadi semua kawasan tender yang diambil syarikat ni, saya dah rasa dah, orang kata kat mana-mana pun saya dah rasa dah jaga duduk dekat pos dia lah. Dan semuanya mempunyai kisah-kisah tersendiri. Siapa kata kerja Pak Gad ni senang weh? Ya guys, di siang hari kami memang bersenang, tapi di malam hari pula kami menderita. Okey. Nak tahu apa yang menderita tu? Maju sini. Kita dengar kisah dia. So, bulan Januari pada tahun 2017, masa waktu tu pukul 7.45 petang. Tempat dekat sebuah sekolah dekat area Melaka. Baik. Pada hari pertama bekerja, setelah beberapa bulan tanam anggur, cerita dia ni lah, dia kata dulu dia tanam anggur, dan sebelum pukul 8 saya dah sampai di kawasan pekarangan sekolah. Maklumlah, orang kata start kerja ataupun start shift dia pada pukul 8 malam, dan saya akan bertugas dekat pos kawasan persekolahan bagi menjalani latihan kerana baru je start kerja ni. Jadi hari ni partner saya adalah Pak Man. Ternyatalah Pak Man ni pun dah sampai dah kat situ di tempat bekerja ni sebelum saya sampai lagi. Maklumlah Pak Man ni bekas tentera. Jadi disiplin dia dengan dia punya karakter, orang kata karisma dia tu memanglah nampak sangat berbeza daripada orang lain. Yalah, bekas tentera dia memang lain sikit dia punya karakter dia tu. Jadi memang berdisiplin tinggi. Tapi dia kata kat sini, tapi penakut. Baiklah. Okeylah. Awal waktu bekerja tu semuanya lancar, alhamdulillah, sehinggalah waktu untuk clocking pada jam 12.30 malam. Dan di sinilah bermula segalanya. Mat, kau pergilah clocking. Aku malas lah nak bangun. Dapat juga kau kenal-kenal dengan orang sekeliling nanti, katalah Pak Man ni kan. What the kata dia kan, orang tua ni boleh cakap bukan-bukan gini pula kan. Baru berapa kali ajar clocking, lepas tu dia suruh aku clocking seorang diri pula. Astaghfirullahalazim kan. Tapi siapa orang-orang sekeliling yang dia maksudkan tu? Sumpah, waktu tu saya blur tau. Memang tak dapat fikir apa ni orang tua ni cakap sebenarnya kan. Dan tak apalah, saya pun reda je lah dengan kata-kata Pak Man waktu tu kan. So saya pun menujulah ke kawasan clocking yang pertama. Dan waktu tu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar je kan. Sehinggalah ke kawasan clocking yang terakhir sekali, dekat area kawasan tempat pembuangan sampah dekat sekolah ni tau. Kira tempat ni dekat belakang sekolah lah tu kan. So belakang sekolah ni, tempat saya bekerja ni, ada satu kuil tau. Dan selepas kuil baru ada hutan tebal tau. Dan meriah malam ni kuil tu, kata dia. Ramai orang, lampu semua terang benderang tau. Mungkin ada sembahyang kot waktu tu kan. Dan selesai clocking, saya pun menuju ke pos kawalan semula lah. Saya pun menceritakan pada Pak Man tentang meriahnya kuil kat belakang tu lah. Dan Pak Man waktu tu ketawa terbahak-bahak tau. Dan saya waktu tu dalam hati dah, kenapa pula orang tua ni boleh ketawa terbahak-bahak kan. Dan kau nak tahu tak Mamat, kuil tu sebenarnya dah lama dah orang tak pakai tau. Memang dah tak ada aktiviti dah kat situ. Yang ada cuma orang yang datang membersihkan je. Itu pun waktu siang, kata si Pak Man dah. Dan bicara Pak Man tu mengusik hati saya tau. Ya ke Pak Man? Jangan main-main lah Pak Man. Saya goyang ni Pak Man, takut saya dah ni. Dah dengan mata kepala saya nampak ramai orang kat situ tadi Pak Man. Dan waktu tu soal saya ni memang macam rasa macam dalam hati tu rasa tak puas hati lagi tau. Dan Pak Man masih lagi tergelak. Kalau kau tak percaya, silakanlah ke belakang tu, tengok semula kuil tu, jawab Pak Man lah. Dan saya ni pun bodoh-bodoh je lah kan, pergi semula ke tempat pembuangan sampah dekat belakang sekolah tu. Ternyatalah apa yang ada waktu tu dekat situ cuma kuil yang gelap dan kosong. Apakah yang telah terjadi? Apa yang aku nampak tadi, kata dia kan. Ini barulah hari pertama saya diuji sebegini, kata dia. Nak nangis pun ada. Time tengah shot terkejut tu dan terkedu kat situ, tiba-tiba kan saya rasa macam ada yang mencuit bahu saya. Rupanya saya pandang lah, rupa-rupanya Pak Man yang mencuit waktu tu kan. Dan dia senyum, lantas dia terus jalan. Dia senyum terus jalan tau. So
So saya diam je waktu tu tau. Kerana waktu tu hati saya macam duk-dam. Jantung waktu tu macam nak pecah tau. Sebab sapaan yang mengejutkan daripada dia ni, ke mana orang tua ni pergi kata dia kan. Dan saya pun baliklah semula ke pos kawalan. Tengok-tengok, Pak Man ada pula kat situ. Pak Man tanya, macam, ada ke orang kat kuil tu tadi? Soal Pak Man tu lah. Pak Man tanya pula, bukankah tadi Pak Man ada kat belakang? Pak Man tu diam tau. Dia pandang je saya tau, dengan muka yang agak serius tau. Kau ni biar betul, aku daripada tadi kat sini je lah, mana ada aku pergi belakang, tak ada keluar pergi mana-mana pun, jawab si Pak Man ni lah. Dan waktu tu saya dah macam diam. Alamak, apa benda yang saya nampak sebenarnya? Siapa yang bersama dengan saya tadi? Adakah itu hantu Cina daripada kuil yang menyamar sebagai Pak Man? Sampai di sini kisah yang saya nak ceritakan. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Harap anda enjoy dengan kisah yang kedua ni. Jadi saya nak sambung dengan kisah yang ketiga. Baiklah, untuk kisah ketiga masih ada lagi. Okey, kita sambung dengan kisah yang ketiga. Okey, kisah kali ini saya ingin berkongsi satu kisah ringkas kata dia, yang terjadi pada malam last berpuasa tahun 2019. Dan ketika itu saya ambil part time lah, orang kata ganti guard yang bercuti raya di salah sebuah sekolah di Puncak Alam Selangor. Beginilah kisahnya. Ada 4 orang guard yang bertugas tau. Namun ada daripada mereka ni yang bercuti. Jadi saya kena ambil double shift lah, selang setiap satu hari. Jadi hari pertama saya dengan Jamil bertugas selama 24 jam. Itulah pengorbanan abang-abang guard kita. Salute lah kat dia orang. Jadi kiranya malam raya kita orang berdua ni kena bertugas ganti cuti raya. Bagi yang dah berkeluarga memanglah kena bercuti kan. Jadinya pada malam pertama saya bertanyalah pada si Jamil, kita tak ronda ke waktu malam? Jamil pun jawab, tak payah kan, sebab sekolah sini lain macam sikit bila malam. Kita duduk je dalam pos diam-diam, kata dia. Tiba-tiba Jamil dapat satu panggilan telefon, orang kata emergency daripada isteri dia. Dan dia pun diminta untuk balik ke rumah, bawa anak dia ke klinik kerana anak dia demam terlalu panas. Jadinya saya ditinggalkan sebentar untuk Jamil uruskan anak dia pergi klinik. Dan semasa tengah duduk seorang-seorang di ini, saya pun ikut humming lah dengan sebuah lagu yang dipasang kat telefon tu kan. Kita orang pasang, saya pasang ada lagu dekat handphone lah Dan sedang asyik layan lagu tu, kedengaran satu suara macam lain tau, sedang ikut saya humming tau. 2 kali saya perasan tau, masih lagi orang kata berhusnuzon, bersangka baik. Dan kali ketiga, kedengaran humming itu makin kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Dan angin sejuk mula terasa dekat tengkuk. Dan tanpa saya sedari, bulu roma terus meremang-remang, rasa kepala dia rasa macam kembang gitu tau. Dan saya keluar daripada pos dan tinjau keadaan sekeliling tau waktu tu. Namun tak ada kelibat, tak ada apa-apa makhluk yang kelihatan pun. Tapi suara tu masih kedengaran dengan jelas. Dan saya pun mulalah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pun mulalah baca ayat-ayat pengiring diri. Dan bunyi tapak kaki kedengaran. Dekat hujung mata ternampak satu susuk kelibat makhluk yang sedang mengelilingi pos kawalan saya. Dan beberapa susuk mula kelihatan. Walaupun dalam keadaan sama-sama malam ataupun sama-sama cahaya malam ni, mereka seakan-akan menari dengan gerakan yang lemah lembut gitu. Tapi alunan muzik yang beralun tu memberikan rasa ataupun aura yang creepy tau, yang menyeramkan. Bau harum mula menusuk ke arah ke hidung saya tau, memenuhi ruang ke dalam guard post saya waktu tu. Korang bayangkanlah dengan pekat-gikat melekat bau dia tu, tersemat bau tu, sehingga ke hari ini saya masih lagi teringat bau tu. Dan waktu tu saya pun fokus lah, orang kata baca Bismillahirrahmanirrahim,
Fokus dengan bacaan lah kan. Dan alunan muzik dengan gaya dan gerakan daripada makhluk ni semakin rancak, semakin laju, semakin agresif tau pergerakan dia. Dan saya rasa agak lama betul tau Jamil keluar ni pergi klinik. Bila nak balik agaknya kan. Waktu tu kaki dah mula rasa kebas, badan dah start dah menggigil-gigil lah. Orang kata dah start takut dah sangat. Sedang saya duduk, tiba-tiba kat telinga saya dibisikkan oleh sesuatu. Kau ingat kau kuat sangat ke? Ya, itulah yang sampai ke hari ni saya masih lagi teringat. Dan bau wangi tadi masih ada lagi tahu waktu tu. Dan kali ni dah mula bau lain pula. Dah mula bau kapur barus. Dah mula menusuk ke dalam hidung ni. Dan alunan muzik dengan kelibat tadi tidak lagi kelihatan dan kedengaran tau. Dan saya masih lagi teruskan bacaan dan meminta perlindungan daripada Allah SWT waktu tu. Tiba-tiba ada suara mengekek-ngekek ketawa yang sangat kuat kat telinga kiri saya. Dan ketawa tu pun beransur-ansur hilang. Dan setelah keadaan reda, saya pun berehat. Orang kata duduk bersandar kat dinding dalam guard post tu lah. Penat dan mengah dah terasa. Macam berlari berkilo-kilometer tau. Dan Jamil pun balik. Dan saya lihat jam waktu tu dah menunjukkan pukul 2 pagi. Lama juga tau gangguan tu berlaku. Tanpa sedar berjam-jam juga saya kena ganggu. Dan Jamil tanya saya, kenapa? Jadi saya pun ceritakanlah apa yang berlaku. Dipesannya pada saya waktu tu itu adalah salam perkenalan, kata si Jamil tu kan, daripada makhluk-makhluk yang berdiami kawasan sekolah tu. Pesannya juga, jangan ronda malam-malam seorang diri dan jangan cakap besar. Dan saya hanya diam je waktu tu. Sebab tak ada makhluk yang berkuasa selain daripadanya. Dan tanpa izin Allah SWT, makhluk tu pun tak ada kuasa apa-apa ke atas kita. Jadinya berakhirlah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang begini. So kalau anda enjoy, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu kan. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.